sidang jamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya, kita masih lagi dapat menunaikan pengabdian kepadanya walaupun dalam keadaan norma baru ini. Dan lebih-lebih lagi setelah 4 bulan, lebih kuranglah 4 bulan, kita tidak dapat bersama-sama dalam majlis ilmu kita. Akhirnya pada malam ini kita dapat bertemu kembali, menghubungkan silaturahim dan seterusnya. Kembali kita meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung kembali kuliah maghrib kita, merujuk kepada kitab tafsir Al-Munir oleh almarhum Dr. Rabah Az-Zuhaili. Dan dalam nak kata catatan saya yang ditanda dalam kitab ini, kita dah masuk pada juzuk yang kelima ini, surah An-Nisa, surah yang keempat ini, surah An-Nisa. Kita dah masuk ayat 85, 86 hingga 87, tapi tak habis lagi. Tak apalah, kita review balik mulai ayat 85 hingga 87, yang mana ayat surah An-Nisa ayat 85 hingga 87 ini, 3 ayat ini adalah ayat hukum. Ayat hukum yang merangkumi pertama syafaat. Syafaat Allah Subhanahu wa taala, syafaat ini semua daripada Allah. Syafaat baik ke ataupun ada syafaat yang tidak baik, yang buruk. Kemudian dalam ayat ini juga ada hukum tentang dan juga perbahasan tentang salam, memberi salam, menjawab salam, dan juga ketegasan Allah dalam hal hari kebangkitan, hari akhirat, yang mana akhirnya dirumuskan tentang perlunya kewajipan kita sebagai hamba Allah, orang mukmin ini, memperkukuhkan tauhid, akidah. Jadi ada banyak perkara. Jadi merujuk kepada surah An-Nisa ayat yang ke-85 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Ini ulanganlah ayat 85. 4 bulan kita tinggalkan. Apa maksud ayat ini? May yashfa' syafa'atan hasanah. Sesiapa yang memberikan pertolongan. Syafaat ini maksudnya pertolongan, syafa'ah, dengan pertolongan yang baik, hasanah. Sebab ada orang tolong tapi tolongnya itu sebalik daripada baik. Ada niat lain, ada tujuan lain. Apa Allah sebut? Yakul lahu nasibun minha, maka nescaya dia akan memperolehi bahagian yang baik itu, pahala daripadanya akan diperolehi. Itu jaminan Allah. Kemudian Allah menyatakan, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Dan sesiapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, tujuannya lain, nescaya dia akan memikul bahagian daripada dosanya itu. Dia pasti dapat dosa, dia akan tanggung dosa itu, dan pasti akan ada pembalasan dia. Jadi nak tolong benda baik, tolong. Sebut ayatnya tolong.
tapi dapat dosa pula. Sebab itu Allah menyatakan bahawa Allah itu maha kuasa di atas segala sesuatu. Kemudian pada ayat 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahajju bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu, maknanya dihormati dengan suatu penghormatan, ada orang beri salam, apabila kamu ini diberikan penghormatan dengan ucapan salam bitahiyyah, satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Balas dengan lebih baik penghormatan yang sepadan dengannya. Jadi ini ada tafsir ayat ini. Maknanya kalau salam itu diberi dengan ucapan Assalamualaikum, apa hukum dia? Macam mana nak jawab? Peringkat jawab macam mana? Ada perbahasan, nanti kita akan sampailah. Kenapa kita kena balas perbahasan itu? Allah menghitung segala sesuatu. Segala sesuatu itu Allah menghitungnya walaupun sebesar zarah. Sebab itu pada ayat yang ke-87, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah memperhitungkan segala sesuatu tu. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari akhirat, hari kiamat, yang tidak diragukan tentang berlakunya. Tak ada keraguan. Raiba fihi. Raiba itu tak ada keraguan. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, kedua, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi, la raiba fihi. Dzalikal kitab, inilah dia Al-Quran, kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan, dalamnya tak ada ragu. Walaupun orang tak percaya, walaupun dia khabar, saya kalau Al-Quran ni tak ada, saya tak percaya. Sedangkan Allah menyatakan tak ada keraguan. Disebut lagi pada ayat ini la raiba fihi. Tapi tentang apa? Kiamat, tak ada keraguan. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Antara Allah dengan manusia bila menyatakan sesuatu, siapa yang benar? Berani nak lawan Allah. Sebab itu ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, kerana pada ayat sebelumnya 80, 84, 83, ayat 80, 81, 82 tentang jihad fi sabilillah, tentang orang mukmin yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul, lebih-lebih lagi Nabi itu Rasul, maka mereka akan dapat kebaikan bila taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi dengan perintah Allah. Maka beberapa perkara dalam ketaatan kepada Nabi itu tentang syafaat, yang mana Nabi sendiri memberi syafaat kepada umatnya, tentang penghormatan, tentang menghormati orang, tentang salam, tentang pembalasan di hari kebangkitan. Itu sebab ada kaitan. Sebab itu almarhum Dr. Rabah Zuhaili dalam mentafsirkan ayat ini menjelaskan secara terperincinya sesiapa yang melakukan sesuatu, tak kira apa perbuatan, buat ni tak kira apa perbuatan, sehingga timbul perkara-perkara, iaitu kesan daripada perbuatan itu. Kesan, bila buat sesuatu mesti ada kesan. Dalam Islam pun, bila satu-satu perintah yang Allah bebankan kepada hamba dia, dalam keadaan hambanya mampu, Allah tak akan bebankan kita dengan perkara yang kita tak mampu. Dia mesti akan beri kesan. Solat mesti akan beri kesan. Puasa pun akan beri kesan. Hubungan silaturahim pun beri kesan. Hinggakan perbuatan-perbuatan dosa pun beri kesan.
Semalam saya ada kuliah di Coral Heights, Taman Coral Heights, Surau, tentang hadis Nabi yang ada dalam kitab Mustika Hadis, beriman dengan hari akhirat, tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang tak ada naungan langsung, zillihi, tak ada naungan melainkan zillihi. Maknanya naungan Allah ini disenaraikan 7 golongan tu. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Imam solat ke? Imam ni ketua, pemimpin. Sehingga kan Nabi sebut tidak ada yang disegerakan pembalasan kepada manusia ini. Tak ada yang akan disegerakan, melainkan apa yang akan disegerakan? Orang yang melakukan kezaliman, tidak berlaku adil. Rupanya berlaku adil ni tuntutan yang sangat utama dalam kita menunaikan hak Allah, menunaikan hak siapa saja, hubungan kita dengan orang lain, hak ibu bapa terhadap anak, hak suami terhadap isteri, hak isteri, dan pelbagai peringkat hubungan masyarakat. Tak ada yang segera Allah berikan balasan kepada mereka yang diberikan amanah ini, termasuklah amanah kepimpinan. Lalu Allah segerakan pembalasan ini atas dunia lagi, Allah bagi atas dunia. Dan bila kita kata balasan Allah atas dunia ni, patutnya hari akhirat sudah terampun, tak ada lagi balasan, sebab dunia dah merasa. Rupanya dalam pengkhianatan terhadap amanah tanggungjawab yang diberikan kepada kita ni, bila kita tak tunaikan, maka Allah percepatkan pembalasan, bermula dengan balasan atas dunia lagi dah dapat musibah, lalu Allah sediakan lagi di hari akhirat, double lagi. Rupanya besar dosa kita melakukan apa sahaja penyelewengan terhadap amanah yang kita tanggung, terutamanya dalam hal-hal kepimpinan, ketua. Jadi kita tak boleh lari daripada ketua ni, walaupun kita bukan ketua negara. Paling tidak dalam keluarga kita, ketua keluarga, tertanggung juga perkara ini. Jangan nanti kita tidak menunaikan kewajipan kita terhadap isteri, terhadap anak-anak kita, lalu Allah beri musibah balasan atas dunia ni lagi. Dan ini memang banyak contoh. Itu disebut. Sebab itu kita ambil pengajaran tafsir ini. Apa sahaja yang kita buat sehingga menimbulkan kesan-kesan yang baik, positif, pasti orang itu akan dapat pahala kebaikan. Termasuklah perkara yang paling besar, berjuang menegakkan kebenaran, jihad fisabilillah. Besarlah tu jihad. Walaupun perkara yang sekecil-kecilnya apa, buang benda-benda yang tajam di tengah jalan, sikit aja, kecil aja, tapi kesan dia apa? Orang kalau terkena benda tajam tu cedera, luka dan sebagainya. Kita buat sikit je, kita buang, pun Allah ambil kira, tetap akan dapat kebajikan. Maka berlombalah kita buat kebajikan ini, dan pahala yang kita dapat ini di atas dunia lagi. Lalu Allah sediakan balasan, maka wajarlah di hari akhirat kalau orang yang buat kejahatan dalam erti kata tidak menunaikan amanah dia, terutamanya dalam hal ehwal kepimpinan tadi, atas dunia lagi Allah dah bagi balasan, akhirat Allah sediakan lagi. Maka orang yang buat dosa ini akan menerima akibatnya dan juga niatnya. Ishfa'u, kata Nabi dalam hadis sahih, ay fil khairi tu'jaru wa yaqdiyallahu ala lisani nabiyhi ma syaa. Berilah bantuan dalam kebajikan, dalam kebaikan, maka kamu pasti akan dapat pahala, kata Nabi. Dan Allah akan menetapkan dengan lisan nabinya apa yang dia kehendaki. Bila Nabi kata berilah bantuan dalam kebaikan, maka kamu akan dapat pahala, Allah akan menetapkan daripada lisan Nabi.
Apa yang Nabi minta? Apa yang Nabi minta terhadap umatnya? Kalau Nabi kata, ya Allah ampunkan umat aku, daripada lisan Nabi minta tu kita dapat untung. Kita dapat untung. Kan? Sebab itu kita kena menjaga lidah kita. Jangan nanti bila kesalahan yang kita buat, Nabi tuturkan dah, Nabi dah peringatkan, bila kau buat perkara ini, maka balasan dalam bentuk ini. Daripada lisan Nabi ini Allah akan terima, automatik Allah terima. Jadi begitulah yang dikatakan pertolongan tadi, syafaat. Apa yang para Nabi ni, terutamanya kita beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dia kendaki itu akan dimakbulkan oleh Allah. Maka kita, bila Nabi ndak kita dapat pahala, kita dapat. Nabi ndakkan kita dapat syafaat. Dapat syafaat. Memang Nabi satu-satunya Rasul manusia, Rasul yang boleh beri syafaat, baginda. Sedangkan Adam AS manusia pertama pun tak boleh bagi syafaat. Dia surrender dengan Allah. Saya pernah sebut, kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab Mustika Hadis, bab beriman dengan hari akhirat, hadis-hadis tentang padang mahsyar. Bila dibangkitkan di padang mahsyar tu, kita ni semua berhimpun, berkumpul dalam keadaan susah, bangkit dalam keadaan dosa masing-masing. Yang menyerit lah kan, yang membawa perut, bawa perut lah. Ketika itu merayu merintih kepada Allah, bilalah nak hitung amalan kami ni, bila nak beri balasan kepada kami, kami tak tahan. Lalu manusia ni berkata sesama sendiri ni, berbincang, mari kita jumpa Adam, dia manusia pertama, dia maknanya atuk kita. Dengan harapan manusia pertama begitu mulia, dia boleh tolong kita. Pergi cari Adam alaihissalam. Maka berhimpunlah manusia bila jumpa Nabi Adam, kau adalah manusia pertama, kami mohon untuk kamu beri syafaat, menghitung, supaya Allah menghitung segera amalan kami. Lalu Adam kata apa? Aku tak ada pangkat tu, aku pun buat silap. Kesilapan yang diampunkan oleh Allah. Akhirnya pergi jumpa rasul-rasul yang lain, sampai semua pun kata aku tak ada pangkat. Nabi Ibrahim pun sama, Nabi Musa pun sama, yang ulul azmi ni pun sama juga. Akhirnya Nabi Isa kata pergi jumpa Muhammad. Lalu baginda lah yang minta syafaat. Itu daripada mulut baginda sendiri. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ad-Darimi, dari Abu Musa. Sebab itu pertolongan yang dikatakan syafaat dalam ayat ini, syafaat ini ada dua. Pertama baik, kedua buruk. Syafaat buruk kita baru dengar pula. Ada pula syafaat buruk. Kita tahu syafaat baik. Ini kupasan tafsir oleh almarhum Dr. Rabah Az-Zuhaili, yang mana bentuk pertolongan yang baik ini adalah bentuk pertolongan yang kita ini melakukan sesuatu dengan cara apa? Melindungi orang lain daripada bahaya, sehingga kita mengusahakan kebaikan untuknya, dilakukan dengan penuh keikhlasan. Maknanya apa sahaja perkara yang boleh mendatangkan keburukan kepada makhluk Allah, bukan kata manusia saja. Sebab tu tolong kucing pun dapat pahala. Kita heran bila zaman teknologi canggih boleh viral ni, kita disaksikan dengan apa? Orang seret anjing dengan apa? Dengan lori. Diikatnya anjing tu, diikat leher anjing tu, lepas tu tali tu diikat pada lori, dia berjalan, mengingkeh-ingkeh anjing tu berlari. Orang nampak, orang viral.
Kalau ya pun kita ni tak biasa dengan anjing, janganlah buat macam itu. Ada seorang tu siap pakai pak lobai lagi. Dah jadi fitnah pak lobai. Orang pakai pak lobai macam kita ni lah. Tengok orang pakai pak lobai ni, diikatnya anjing, diseretnya kawan tu. Diseretnya kawan tu. Dah jadi fitnah. Pada hari ini kita nak tutup fitnah ni. Sebab tu sampai hari ni kita masih jarak lagi. Apa nak jarak-jarak masjid ni kan? Kita dari segi akal kata apa nak jarak-jarak lagi? Kita dah makin kurang dah. Dah tak ada yang mati lagi. Tapi tu alim yang bermuzakarah tu, dia bincang, dia bukan bincang setakat gerunkan penyakit tu. Penyakit daripada Allah, bukan gerunkan yang itu, tapi fitnah terhadap masjid rumah Allah. Tiba-tiba yang kono tu siapa? Orang yang hari-hari 5 waktu dekat masjid. Kau tengok labai tu, hari-hari pergi masjid, dia kono. Dia kono, tak berguna pergi masjid, katakan. Fitnah yang itu nak elak tu. Itu yang kita jarak sampai hari ni tu. Wah, garang Ustaz Bizi. Sebab tak habis-habis lagi perbahasan. Asal tak dapat pergi semayang Jumaat, dah dia mengamuk, tak kesudah, katakan. Saya nak semayang pun tak boleh. Memang betul lah. Masjid ni kalau penuh berapa ribu boleh masuk dah. Kita berjarak macam ni, tentulah tak boleh masuk macam asal, katakan. Sebab nak jaga fitnah terhadap masjid ni rumah Allah. Kan? Sekarang habis semua kono, kan? Tambah pula Islam ni di bawah siapa, katakan? Ada majlis agama situ, ada jabatan agama di situ, ada raja situ, ketua agama, habis semua terfitnah, katakan. Ini nak jaga ni. Apatah lagi dunia mutaakhir ini penuh dengan fitnah, katakan. Sebab itu kebaikan ini mesti ikhlas, mesti ikhlas. Sebab itu pertolongan bukan dalam bentuk tujuan yang lain. Sebab itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam menolong orang ini, perkara pertama yang mesti dielakkan ialah menyogok orang. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia kupas, nak tolong orang jangan dengan rasuah. Rishwah. Cakap Arab tu. Jadi perkataan kita rasuah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata apa? Nak menolong orang, bila kita lakukan apa saja kebaikan itu, jangan menggunakan apa saja kaedah cara pendekatan rasuah. Kenapa Dr. Wahbah Az-Zuhaili tak sebut kalau nak tolong orang jangan naya dia? Naya pun tak boleh. Jangan zalim pada dia. Tapi guna apa? Jangan sogok, jangan rasuah. Sebab dengan rasuah ni kezaliman berlaku. Hak orang lain terabai. Patutnya orang ni dapat, tapi dengan sebab rasuah tadi, rezeki dia dah ada nasi dalam mulut dah, dia kobok macam ni. Itu kesan dia. Bila rezeki dia sepatutnya dia dapat, tanggungan dia berapa ramai, rupanya dia bersedekah berapa ramai, dia menaja anak yatim berapa ramai, dia menolong orang miskin berapa ramai. Apa kesan tu lagi? Nampak? Sebab itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili membawa contoh yang pertama dalam nak menolong orang ini, jangan ada tujuan dengan rasuah, menyogok orang. Ini saya tak kata dekat siapa-siapa, ini tafsir. Kalau dia kena dengan hal semasa kita, itu hikmah Allah nak bagi kita apa? Pedoman, panduan. Walaupun kita tak ramai. Mana-mana pun kalau ada orang sampaikan kuliah tafsir ni, mesti sebut, sebab sudah ada Dr. Wahbah Az-Zuhaili tulis dalam kitab ini. Sebab itulah apa sahaja bentuk pertolongan
mesti berada dalam lingkaran perkara yang dibenarkan oleh agama. Nak tolong ini agama dulu. Perkara yang kita nak tolong ini ialah perkara yang ada dalam kebenaran syarak. Kebenaran syarak. Tengok pendekatan Nabi dalam dakwah. Ada seorang musyrikin datang jumpa Nabi. Dia nak masuk Islam, tapi dia ni kaki perempuan dan suka minum arak. Dia tak boleh tinggal ni, perempuan minum arak. Itu gandengan yang paling sejatilah. Kalau ada perempuan, adalah arak. Kalau ada arak, adalah perempuan. Jadi hamba Allah ni, dia nak masuk Islam, tapi dia jumpa Nabi tu, dia letak syarat. Dia kata, ya Muhammad, aku ni nak masuk Islam. Dia buat pengakuan, tapi aku tak boleh tinggal perempuan ni, aku tak boleh tinggal minum ni arak. Boleh tak aku masuk Islam, tapi aku terus boleh minum arak dan aku boleh terus, maknanya melakukan perzinaan. Jadi Nabi boleh jawab dalam 3 keadaan. Nabi boleh jawab dalam bentuk ilmu usuluddin, ilmu akidah. Nabi boleh jawab dalam ilmu syariah. Kalau Nabi jawab dalam bentuk ilmu usuluddin, ilmu akidah, Nabi akan kata tak boleh, berdosa. Sebab dosa, pahala, akhirat, balasan, neraka, syurga ini perbahasan dalam ilmu usuluddin, ilmu akidah. Nabi akan kata apa? Tak boleh, tak boleh. Ini berdosa. Kau masuk neraka. Agak-agak orang tu bila dengar berdosa masuk neraka ni, dia nak masuk Islam tak? Katakan. Ini jangkauan Nabi. Pemikiran strategik Nabi ni. Nabi maknanya ada pemikiran strategik. Jadi bukan calang-calang Nabi berfikir. Bukan koman-koman. Jadi janganlah kita mandang lekeh kata Nabi, yalah. Kita hendakkan orang perancangan apa berfikir strategik ni orang yang mesti hebat, orang yang mesti ada kelulusan tinggi saja. Nabi tidak juga menjawab dalam bentuk syariah. Kalau bentuk syariah, hukum tak boleh, haram, wajib, sunat, makruh. Ini perbahasan syariah, hukum hakam. Tak boleh. Kalau dah dikatakan haram, tak boleh, tak payahlah aku masuk Islam, aku tak merasa. Tapi Nabi jawab dalam bentuk dakwah, dalam bentuk dakwah seruan. Nabi tak guna pendekatan menyogok. Boleh, aku bagi kau 10 dirham ni, kau jangan minum. Tiap-tiap kali aku bagi kau 10 dirham, kau jangan minum. Nabi boleh bagi macam tu, kan? Tapi Nabi tak buat. Tapi Nabi beri dalam bentuk dakwah. Ni pentingnya dakwah. Akhirnya Nabi kata boleh. Tapi janganlah kita terus terima kalau boleh tu. Kenapa ya? Lalu Nabi letak syarat. Bukan letak sogok. Sogok tak apa. Sogok tompek kita nak boli balah katakan. Sogok tak boleh. Nabi beri dalam bentuk dakwah ni tadi. Lalu Nabi kata boleh dengan syarat. Setiap kali kau nak minum, setiap kali kau nak berzina, kau dah jumpa siapa saja perempuan kau nak berzina ke, apa saja keadaan ketika itu, sebelum tu kau mesti jumpa aku dulu. Nabi kata wajib jumpa aku. Lalu dia pegang janji. Tawaran Nabi bagus. Sebab apa? Jumpa Nabi ni seolah-olah macam nak bagi kebenaran. Boleh tu, satu dah seronok, mesti dapat. Lalu inilah yang disebut seperti mana hadis tadi ni, kan? Hadis isfa'u ayu fil khair, berilah bantuan dalam kebaikan maka kamu akan mendapat pahala dan Allah akan menetapkan dengan lisan nabinya. Ni lisan Nabi ni tadi. Lalu Nabi pun bila berjumpa, dia dah memang rasa nak minum, saya nak minum. Datang jumpa Nabi sebab dia pegang pada janji. Pegang pada janji. Akhirnya bila dia nak minum itu,
bila bersama dengan Nabi, lalu Nabi terangkan apa itu arak. Nabi terangkan apa itu perzinaan. Islam pandangannya terhadap arak macam mana, kesan arak itu apa. Barulah maknanya ilmu dakwah kita itu sampai ada ilmunya. Lalu bila dia kata oh begitu rupanya, ni lisan Nabi. Akhirnya orang tu kata tak apalah, kalau begitu ya Muhammad, aku tangguh dulu. Tangguh, waktu lain dia terasa lagi. Akhirnya datang lagi jumpa Nabi, lalu diasak oleh Nabi dengan nasihat, dengan nasihat, dengan nasihat. Akhirnya hati yang keras ini dengan nasihat lembut, luntur. Lalu akhir sekali apa hamba Allah ni buat? Aku tinggalkan minum arak ini. Lalu dia jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Bukan dengan sogok, bukan dengan rasuah. Tuan-tuan nampak serius macam kuliah universiti ya? Comel saya katakan. Baik. Tidak boleh menolong orang untuk meringankan hukum hakam Allah. Tidak boleh menolong orang untuk meringankan hukum. Kalau hukum itu sudah bentuk pembalasan, seperti mana berlaku juga pada satu ketika seorang ayah datang berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa 100 ekor kambing dan 2 orang hamba. Kerana anaknya telah melakukan perzinaan, anak dia lelaki berzina, kemudian ditangkaplah, dibicarakan dan disabitkan kesalahan, nak dijatuhkan hukuman had, hududlah. Dengan hudud ni dah sensitif katakan. Tak ada lain lah ustaz ni cakap hudud, nak korek tangan aja, nak rejam aja. Jadi lelaki ni tadi datang bawa 100 ekor kambing dengan 2 orang hamba abdi. Tujuan dia apa? Jumpa Nabi tadi, dia kata ya Rasulullah, aku hadiahkan 100 ekor kambing ni dengan 2 orang hamba abdi ni untuk menebus dosa anak aku ni tadi. Lepaskanlah dia daripada hukuman ini. Lalu Nabi cakap apa? Engkau pulangkanlah 100 ekor kambing ini dengan 2 orang hamba ini, engkau pulangkanlah kepada diri engkau. Nabi tak cakap aku pulangkan kepada engkau. Kalau Nabi kata aku pulangkan kepada engkau, Nabi macam dah terima. Nabi tak terima langsung. Nabi kata engkau pulangkanlah kepada, dah milik dia, Nabi kata pulangkan kepada engkau balik. Macam tu sekali ketegasan dalam hal apa? Hak. Ada untung pada anak dia. Sekurang-kurangnya sekiranya dia dihukum itu, ya, lalu dia bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosanya, suci bersih. Sebab kesalahan dia tadi apa? Perzinaan. Rupanya diampunkan oleh Allah. Dosa zina ni atas dunia diampunkan, akhirat Allah tak sediakan lagi hukum. Berbeza dengan yang melakukan apa? Tidak amanah kepada tanggungjawab tadi. Tak cukup dengan apa? Atas dunia, dalam akhirat pun disediakan lagi. Kita kata zina dosa besar, tapi diampunkan oleh Allah, maka di hari akhirat sudah terampun tadi. Bila Allah kata aku izinkan masuk syurga, masuk kalau benar-benar dia bertaubat. Bukan tak ada orang yang bertaubat ni daripada perzinaan. Bukan tak ada orang bertaubat daripada pembunuhan yang sepatutnya dihukum dengan qisas mati, tapi akhirnya dia bertaubat dan dimaafkan pula oleh waris. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man da'a li akhihi muslim bi zahril ghaib istujibu lahu wa qala lahu al malak wa laka mithla dhalik ustujibu. Sesiapa secara diam-diam mendoakan saudara muslimnya, man da'a li akhihi muslim bi zahril ghaib, ghaib tak nampak, maka doanya akan
kabulkan oleh Allah. Wa qala lahul malak, dan para malaikat pun berkata, walaka mithla dhalik, kamu juga mendapat bahagian seperti yang diberikan kepada orang yang kamu doakan. Rupanya bentuk pertolongan kepada saudara kita ni, kalau kita berdoa tak cakap dekat dia, orang lain pun tak tahu. Kita berdoa ni, katalah di waktu sunyi tengah malam tu kita berdoa sehingga terkeluar suara kita, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa jiran aku. Hari-hari dia buang sampah dalam dia campak sampah sebelah aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa dia, minta. Tak ada seorang pun. Jiran sebelah ni dia asyik mengadu je. Kau tahu tak, kata, jiran sebelah kita tu, sebelah kau tu, dia asyik campakkan sampah. Dia menyampaikan, dia mengapi-ngapi. Engkau pula bungku bona biar je, ada bungku dia khabar. Apalah kau biar je dia tu. Kalau saya lah, memang kalau tak kono tagajang saya penampa jopun saya, macam tu sekali. Tak, hamba Allah ni dia berdoa, ampunkan dosa. Lalu Nabi kata, kita berdoa untuk saudara kita tu, minta diampunkan dosa dia. Lalu Allah kabulkan doa dia, diampunkan dosa. Lalu Nabi kata, dia akan mendapat seperti mana tu orang yang didoakan, dosanya terampun, dosa engkau pun terampun. Macam tu sekali nak suruh buat baik. Apa yang susah bona hari ni kita nak buat baik macam tu? Asyik nak bertelagah, nak berkelahi je kau sedangkan tuntutan mendoakan saudara kita, doakanlah yang baik-baik. Adapun mendoakan saudara muslim ini, almarhum Dr. Rozbah Zuhaili menjelaskan supaya dia mendapat kebaikan. Sebaliknya, kalau mendoakan dia mendapat musibah, dia mendapat kecelakaan, adalah dilarang dan berdosa. Ya Allah, ya Tuhanku, jiran aku ni buang sampah dekat rumah saya hari-hari, katakan. Ya Allah, ya Tuhanku, terbalikkanlah gunung atas rumah itu, katakan. Runtuhkanlah rumah. Kita minta musibah. Ini gomah bona kita ni, kan? Kalau toboh kita ni, ayat yang paling popular keluar, mampulah kau situ, mampulah kau situ. Itu kasar bunyi tu kan. Saya bawa contoh ya. Itu rangkuman pada semua perkara tentang apa ni tadi, syafaat pertolongan yang baik. Jadi begitu kupasan oleh almarhum Dr. Rozbah dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diteruskan lagi ni ayat 85 ni. Adapun yang dimaksudkan dengan syafaat yang buruk, almarhum Dr. Rozbah kata syafaat yang buruk pula, pertolongan yang buruk ni tadi, ya, memang saling tolong menolong, tapi tolong menolong ini tadi dalam kejelekan, seperti menyogok harta tadi, supaya apa? Berusaha merampas hak orang lain, menguasai harta orang lain. Sebab itu satu kisah yang masyhur yang diriwayatkan almarhum Dr. Rozbah Zuhaili, diriwayatkan kisah ini dalam kitabnya ini, ya, kitab dalam dia merujuk daripada kitab Al-Kashaf, Al-Kashashaf, minta maaf, Al-Kashashaf. Imam Masruq, ini kisah dalam kitab itu, kata Dr. Rozbah Zuhaili, pernah membantu seseorang. Lalu orang itu berasa berasa seronok dengan pertolongan Imam Masruq ini. Dia pun bagi hadiah kepada Imam Masruq. Apa hadiah dia? Dia hadiahkan seorang budak perempuan, remaja perempuan. Imam Masruq ni dah tua, dia baginya orang perempuan muda, budak remaja. Bila dia diberi hadiah itu, lalu rasa apa timbul? Marah dia, Imam Masruq marah. Lalu dia kembalikan hadiah ini tadi. Dia cakap apa?
Kalau kamu tahu apa yang ada dalam hatimu, maka kamu tidak akan mampu nak mengatakan apa hajatmu tu. Kalau kamu tahu apa yang ada dalam hati kamu ni tak mampu nak mengatakan apa hajat kamu ni, tak tercakap hajat kamu ni. Dan aku juga tidak sanggup untuk mengungkapkan lebih daripada itu. Sampai macam tu sekali. Masuk isyak. Maknanya dia bukan mengharapkan bentuk balasan begitu, dan apatah lagi balasan yang dia terima tu bentuk yang pelik. Apa pula kau beri wabana bagi saya budak perempuan ni, katakan. Ini menjadi amalan dalam masyarakat pada hari ini. Menawarkan perempuan, kau tolong saya, kau dapat ni, kau dapat ni. Orang semua nak kahwin dengan dia, orang semua nak kahwin dengan dia, orang semua nak kahwin dengan dia, katakan. Ini berlaku. Bondo dah lama dah. Bondo dah lama dah ditogu, katakan. Imam Masyruk maknanya menolak pemberian hadiah begitu. Malah dalam hal syafaat ataupun pertolongan ini, kita kena yakin dalam ayat itu wa kanallahu ala kulli muqita. Sebelum kita tamatkan, Allah ni yang dikatakan muqita ini, ala kulli muqita, Allah ni dalam setiap perkara ini, dalam setiap perkara ini Allah sentiasa menjaga, sentiasa menjaga. Bukan kata Allah tahu saja, Allah jaga. Allah jaga. Kita pun tak tahu apa hikmah Allah turunkan COVID-19 ni, sampai sekarang tak selesai lagi, kan? Tapi banyaklah hikmah, kan? Allah ni nak bagi kita satu kebaikan ini, tapi datangkan dalam bentuk perkara yang susah. Selama ni kita sibuk sampai bulan duduk berkurung. Saya memang berkurung. Saya sampai hari ni Maidin belum sampai ni. 4 bulan dah tak boleh Maidin. Maksudnya tak boleh barang. Tapi bukan tak boleh barang kat Maidin. Anak saya, dia bila masa PKP tu, kita dah 50 tahun ke atas. Yang konon tu 50 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Anak saya anak dara lagi, umur 23, 24. Ayah tak payah keluar. Selama ni tak pernah. Dia nak sibuk kata ayah tak payah keluar, biar akak beli, biar akak long beli, biar akak ngah beli, kata. Masa PKP ayah tak payah keluar. Duduk dia kat rumah. Kita ngundang dia nak darah, tak selesai. Kan? Kita bagi duit ya, duit kita bagilah. Kan? Kita bagi 300 habis. Kita bagi 400 habis. Cemerlang perbelanjaan dia, ikut KPI peruntukan, habis. Peti ais penuh peti ais. Ayah buka-buka, ayah pula penuh peti ais ni. Ayah kau dulu taklah macam ni bona. Berjasa anak rupa baru, dia tahu jaga ayah dia. Bila umur 50 tahun ni tahulah meragam itu, meragam ini. Dah yang kono semua bukannya sebab COVID tu. Daya tahan dah kurang. Bila ada kuman ni lagi dia lanyak. Mana yang qalu innalillah, rupanya anak ambil borek. Baru dia ambil borek macam tu. Alhamdulillah anak rupa ambil borek ni. Kan? Selama ni orang rumah ya tergolek tergelantang buat segala-gala kan? Sekarang baru tahu picit mesin basuh elektronik tu, baru tahu picit. Sebelum ni tak reti nak picit di mana nak dipicit ni, tak reti tak ada. Picit-picit bergagar mesin tu, dia poluk mesin bergagar. Sekarang baru tahu. Selama ni teruk rupa orang rumah ni. Teruk rupa rumah. Sekarang baru. Banyaklah hikmah kan? Selama ni tak pernah berjemaah di masjid. Kali ni ayah cemerlang. Tiap-tiap hari bulan Ramadan semayang sunat tarawih kena jadi imam dah. Dia memang seorangnya tu. Yang semua nak darah katakan. Buka lah macam tu lah panduan semayang tarawih.
Ayah kita tak tarawih ke? Kena pula anak darjah 1. Ayah kita tak tarawih ke? Bagusnya selama ini kan. Tapi pengajaran itu jadi tak satu pengajaran yang akan meningkatkan segala-galanya, katakan. Jadi ini hikmah, ya. Sebab itu saya nak tutup lah kan. Belum habis ni. Kita akan masuk siri akan datang ini pada ayat yang seterusnya. Tapi akhirnya nak katakan bahawa Allah menguasai, mengetahui, maha mengetahui. Yang dikatakan kalimah muqita ini membawa erti apa? Ya, yang maha berkuasa ini termasuklah Allah, ya, menjaga. Berkuasa nak Allah ni menjaga setiap perkara, dia jaga. Kita ni kena COVID-19 tapi Allah masih lagi jaga Malaysia ni. Semalam berapa kena? 10 marin 10. Hari ni tak tahu, tak tengok lagi. 5 aja turun. Mula-mula 1, lepas tu naik 5, lepas tu naik 10. 10 tu berapa yang daripada Arab Saudi? Orang kita yang balik daripada Arab Saudi. Maknanya Allah jaga lagi, bukan daripada orang yang memang dah tempatan ada dekat sini, yang balik daripada luar negara pula bawa. Rupa luar negara lagi tahu. Mesir 1 hari 1000 lebih. Singapura tu jiran kita ya, kena gelombang kedua beratus-ratus. Kenapa tak kono pula kita? Padahal dokek ya. Dokek ya, angin bawa ya kuman tu. Muqita, Allah menjaga. Allah jaga. Itu pun kita tak sorek, tak sedar ni. Kan? Berkelahi juga bagai nak gerak. Kan? Berkelahi juga bagai nak gerak. Kita tak ambil pengajaran muqita. Allah jaga lagi kita tu. Kan? Ini ikhtiar kita. Kita pakai ni ikhtiar. Tak apalah. Bukan kita maknanya ini akidah. Moga-moga Allah tengok kita berikhtiar macam ni, lalu Allah jaga kita terhindar makin kurang. Moga-moga negara kita semakin baik. Itulah muqita. Termasuklah yang maha kuasa Allah ni dalam erti kata kalimah muqita dalam ayat 85 ini, bukan kata menjaga sahaja, ya, termasuklah juga menjadi saksi. Ini penutup, ya, menjadi saksi. Siapa jadi saksi? Ya. Termasuklah Allah yang menjadi saksi di hari akhirat kelak. Di hari akhirat kelak, ya. Ya. Mana kita nak lari? Kan? Maka saksi, Allah menyaksikan kebaikan yang kita buat, Allah menyaksikan keburukan yang kita buat, Allah menyaksikan. Akhirnya ketika itulah kita minta dengan Allah nak balik ke dunia balik, nak buat baik. Sekarang pintu taubat dah tutup, macam mana pula nak balik? Terima. Jadi begitulah kupasan almarhum Dr. Abah Zuhaili pada tafsir ayat 85 ini. InsyaAllah, ya, kita akan sambung lagi pada ayat yang seterusnya. Menarik kupasan ayat ini, ya, malah banyak kena dengan situasi kita yang sekarang ini, ya. Sebenarnya kita kena mengambil pengajaran di atas segala musibah yang berlaku. Kita nak ke mana? Ya, dalam soal ukhuwah, perpaduan kita, survival kita umat Islam, perpaduan kita umat Islam dari segi dakwah kita terhadap orang lain, ya, yang bukan Islam itu kita kena sampaikan juga Islam. Kita kena tarik dia supaya dia terima Islam, dia jadi orang Islam. Kalau dia mentah-mentah tak nak sekalipun, sekurang-kurangnya dihormat dengan Islam. Dihormat. Itu sudah membahagiakan kita kalau hormat. Ini segala-gala macam nak berperang, katakan. Dengan jatah-jatah pula ada boyo pula, kata mana datang jatah ni boyo. Carilah tuan-tuan, carilah mana-mana lambang jatah negara, boyo tu jadi satu lambang, buaya jadi satu lambang kenegaraan. Cari kalau tuan-tuan boleh jumpa. Buaya banyak dekat Afrika. Cari negara Afrika yang lambang negaranya ada buaya. Saya bukan nak menghangatkan situasi, ya.
Oh ni ustaz ni resis. Tak, fikir sikit. Rimau tu walaupun nampak ganas, tapi rimau ni kan kita harimau Melaya kan, bola sepak harimau Melaya zaman tuan-tuan muda dulu Datuk kan. Dulu harimau Melaya, pesta bola mereka harimau Melaya. Mengaum harimau tu maknanya nak menang. Boyo pun dia nak menang, dia membaham ya kau Joy. Agak-agak lah nak letak negara ni untuk dihormati, nak reform pun negara, takkan dengan boyo kan. Cuba orang perempuan marah, dasar buaya darat, jantan tak berguna, boyo darat. Ada dia khabar, dasar jantan tak berguna, rimau kau. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan marah saya, payah pula. Saya mohon ampun, ribuan maaf. Segala yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, segala yang kurang marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.